Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak bincang jawapan untuk topik tekanan atmosfera ya. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, so latihan. Okey, dia kata kat sini Raja 1 menunjukkan seorang budak menyedut paket minuman kosong. Okey, pernyataan manakah yang menerangkan situasi ini? Okey, so jadi kalau kita tengok sini, dia tengah minum air kan. So jadi bila tengah minum air, so tekanan yang dalam kotak ni adalah kurang daripada tekanan yang di luar. So jadi tekanan atmosfera kat luar ni dia akan menolak kotak ni ke dalam. Tekanan atmosfera tekan sini. So jadi kotak ni akan kemik. So, tambahan orang ni pun dia sedut kan. So jadi dalam ni dia akan jadi ruang vacuum. Okey, dia akan jadi ruang vacuum. So jadi bila ruang vacuum, jadi tekanan atmosfera akan lebih tinggi. So dia akan tekan ni. So jadi jawapan dia adalah tekanan dalam paket adalah kurang dan manakala tekanan atmosfera adalah tinggi. So jadi jawapan adalah A. Okey, kemudian untuk soalan nombor 2. Okey, instrumen manakah yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera? Okey, semua yang digunakan adalah barometer. Adalah ni contoh barometer, inilah bentuk dia. Okey, barometer. So jadi tekanan untuk ukur tekanan atmosfera ada dua lah. Pertama barometer 14 dan lagi satu barometer aneroid. Okay, lepas tu tengok soalan nombor 3. Okay, Raja 2 menunjukkan sebuah tiup kaca panjang yang penuh dengan merkuri diterbalikkan secara tegak dan dicelup ke dalam merkuri. Okay, antara titik A, B, C, D yang manakah mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan atmosfera? So jadi ini tekanannya ini. Okey, tekanan dia adalah tekanan atmosfera. So jadi tekanan pada titik ni sama dengan titik sini. Sama dengan ni. So jadi yang sama paras ni, inilah tekanan yang sama dengan tekanan atmosfera. So jadi jawapan dia adalah B. Okey, lepas tu kita tengok ke soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 4. Okey, Raja 3 menunjukkan 2 ekor penyu dalam sebuah akuarium. Okay, bandingkan tekanan atmosfera dan tekanan air untuk penyu dan penyu kecil itu. Okey, yang pertama, dari segi tekanan atmosfera dia sama. Okey. Yang kat sini dia akan rasa tekanan atmosfera saja. Okey, dia tak rasa tekanan air. Okey, yang dekat sini, okey, dia akan rasa tekanan atmosfera yang atas ni. Okey, tekanan atmosfera. Lepas tu campur dengan tekanan air. Okey, tekanan air. So jadi dia akan rasa dua tekanan kat sini. Tapi untuk penyu yang atas ni dia akan rasa ni je lah. Okey, so jadi untuk tekanan atmosfera dia akan rasa sama. Okey, dia akan rasa sama. Dan tekanan air dikenakan ke atas penyu, okey, lebih tinggi daripada penyu kecil. So jadi penyu besar ni akan rasa tekanan yang lebih kecil lah. Okey, so jadi kemudian dia kata yang penyu kecil ni merasai tekanan yang lebih tinggi kepada penyu kecil. So jadi jawapan adalah A. Okey, kemudian untuk soalan nombor 5. Raja 4 menunjukkan sebiji bola pingpong yang diikat dengan benang tertarik ke arah aliran laju yang keluar dari pili. Okey, situasi di atas disebabkan oleh so jadi apabila air ni dilalukan dengan kadar yang laju, so jadi bila hal laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Okey, so jadi dekat bola ni kan dia tak gerak apa-apa kan. So jadi laju dia rendah. So jadi tekanan jadi tinggi. So jadi wujudnya dua perbezaan. Kawasan sini tekanan dia rendah, kawasan sini tekanan dia adalah tinggi. So jadi dia akan ada wujud beza tekanan. So tekanan yang tinggi ni akan tolak ke dalam. So jadi itu yang jadi rapat. Okey, so jadi jawapan nombor 5. Okey, nombor 5 jawapan dia adalah C. Cakap kawasan rendah di antara bola pingpong dan aliran air. Ni yang tadi cikgu teranglah. Ini nama dia adalah prinsip Bernoulli ya. Okey, prinsip Bernoulli. Okey, so itu nombor 5. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 6. Okey, nombor 6. Ni cikgu dah kira siap-siap dah. Okey, so jadi nombor 6, dia kata Raja 5 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Tekanan dia begini, bercerita graviti dia begini.
Kira tekanan di titik Q. So jadi suruh tekanan titik Q. So jadi tekanan dekat sini, yang sini sama dengan tekanan atmosfera. Yang ni lah, sama dengan sini 75 cm. Sini H. Okay, 75 cm mercury. Okay, so jadi dia nak rasa kat sini kan. So dia campur dengan tekanan kat sini, iaitu 15 cm mercury. So jadi jumlah tekanan kat sini adalah 75. Ni 75 campur dengan 15 ni. Campur dengan 15, so kita dapat 90 cm. Okay, so jadi ini kita nak cari tekanan di Q kan. So jadi guna formula ni. Okay, tekanan cecair sama dengan ketepatan darab graviti darab tinggi. So jadi tapi tinggi ni kena dalam meter. So jadi 90 cm bahagikan dengan 100, so kita dapat 1, 2. So kita dapat 0.9 meter. Okay, so jadi masukkan dalam persamaan. So tekan kalkulator. Kita akan dapat, inilah jawapan dia, C. Kamu akan dapat tu. Cuma kamu kena tukar dia dalam standard form lah. Okay, standard PIY. Okay, selesai untuk soalan objektif. Okay, seterusnya kita pergi ke kertas 2 bahagian A, soalan 1. Okay, namakan alat yang digunakan oleh untuk mengukur tekanan atmosfera. So jadi nama dia adalah barometer. Okay, barometer mercury. Okay, nyatakan satu sebab mengapa mercury digunakan dalam alat tersebut. Okay, pertama, ketepatan mercury mempunyai ketepatan yang tinggi. Okay, lagi satu, tidak melekat pada dinding. Okay, lepas tu dia tanya, nyatakan nilai atmosfera dalam H cm mercury. Okay, nyatakan nilai tekanan atmosfera dalam cm mercury. Okay, so jadi so jadi dalam mana-mana buku pun mercury dia punya dalam cm mercury 75 cm tekanan atmosfera 75 cm mercury. So jadi itu sini 75 cm mercury. Okey, kita refer kepada ketinggian aja. Ni contoh tinggi ni 75 cm. Okey, kenapa kita tulis 75 cm lepas tu mercury? Sebab dia guna bahan ni mercury. So jadi biasanya untuk guna barometer ni kita guna unit ni atau lagi satu Pascal. So tapi bila nak guna tukar kepada Pascal ni kita kena guna formula P sama dengan rho G H. Okay, kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Inilah nombor 2 ni. Inilah kita tukar kepada unit Pascal kan. Okay, kira tekanan atmosfera dalam unit Pascal. So jadi kita guna formula P sama dengan rho G H. So mercury nilai dia adalah 13.6 darab 10 kuasa 3 darab dengan 9.81 darab dengan ketinggian dia tadi 0.75 cm meter lah. Okay, jadi kan 75 cm kan mercury. So jadi kita tukar kepada meter jadi 0.75. So jadi kita boleh tekan kalkulator. Okay, 13.6 eksponen 3 darab 9.81 darab 0.75. So kita dapat ni lah jawapan dia 1. Okay, sekejap ya. Kira tekanan okay, sorry, bukan 75 76. Ni 76. Dia jadi bila dah efek kat sini dia akan efek kat lawin lah. Sekejap. Dia kadang-kadang nilai mercury ni kadang 75, kadang 76. Dia nilai dia lebih kurang macam tu, 75, 76. Tapi dalam jawapan belakang ni 76. So jadi cikgu kena tukar ni kepada 76. Biasa dia around tu lah 75, 76. Okay, tapi kalau kamu dah pilih 75, ambil 75 lah. Tapi biasa soalan akan bagi jawab dia punya unit. Okay, macam ni dia tak bagi, tapi kamu jangan risau, dalam exam dia akan bagi unit dia
Inilah tekanan atmosfera tu. Dia macam graviti lah, kadang guna 10, kadang 9.81. So jadi kamu akan dapat sini 101.396.16 Pascal. Nak tukar kepada standard form, so jadi 1.345. Jadi 0.14 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, lepas tu Raja satu menerangkan apakah yang terjadi kepada tinggi turus Mercury jika alat dibawa ke gunung. Okey, so jadi kalau dibawa ke gunung, dia akan menurun. Turus tu akan menurun. Okey, kenapa? Bila pergi ke tempat tinggi, tekanan atmosfera akan berkurang. Okey. So jadi bila berkurang, bila dia berkurang, so jadi ini kan tekanan atmosfera. So jadi bila tekanan atmosfera dia makin naik ke puncak, so tekanan dah akan berkurang. So bila tekanan berkurang, cecair ni akan turun lah, dia punya turus ni, turus ni dah akan turun. Okey, turun sebab tekanan ni dia tak boleh dah tekan Mercury ni ke atas. Sebab dia tekanan dia dah kurang. Okey, tu yang sebab dia menurun. Okey. Sebab dia adalah kat sini dia kata kenapa bukan sebab jawapan anda menurun sebab tekanan atmosfera menurun. Kemudian kewujudan air di bahagian P, nyatakan sebab bagi jawapan anda. Okay, so jadi bila kita bawa benda ni ke atas, dia dapati ke atas ni ada kewujudan air. Okay, kenapa? Okay, kerana air tersejat dan menjadi wap ya. Kerana air tersejat dan menjadi wap air. Yang mengenakan tekanan pada Mercury. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, rajah 2.1 menunjukkan ketinggian berbeza sebuah gunung. Sebuah alat digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di M dan N. Okay, so dia nak ukur M dengan N, tekanan ke atasnya. Okay, kemudian rajah 2.2 menunjukkan keratan rentas kotak vakum alat sebab ketika berada di M. Okay, so jadi kalau kita tengok ni, tekanan di bawah tinggi ya. Tapi sebab tekanan atmosfera kat sini adalah tinggi, so jadi dia tekan benda ni lebih tinggi, so jadi tekanan dia akan jadi tinggi lah kat sini. Tapi bila semakin naik, tekanan atmosfera makin kurang, so jadi dia tak dapat press kotak vakum tu dengan kuat, so jadi dia akan menurun. Okay, so jadi soalan pertama dia tanya namakan alat di atas. Okay, nama alat ni adalah barometer aneroid. Okay, bandingkan ketinggian M dan N. Jadi N lebih tinggi daripada M. Tapi kamu jangan tulis macam cikgu ni ya. Kamu tulis ketinggian N lebih tinggi daripada ketinggian M. Ini contoh, saya nak ringkaskan. Okay, kemudian dia suruh kamu bandingkan isi padu vakum. Okay,
Okay, so isi padu vacuum rajah 2.2 lebih sedikit berbanding volume pada 2.3. So 7.2 lebih kecil daripada 7.3. Tapi macam cikgu cakap lah, jangan tulis simbol tulis perkataan. Okay, macam yang cikgu cakap tadi lah. Ini sebagai cikgu nak ringkaskan jawapan. Okay, kemudian bandingkan tekanan atmosfera di M dan N. Okay, tekanan di so jadi siapa lagi kuat tinggi ya. So jadi dah tentu ni kita tekanan atmosfera di 2.2 lah, lebih tinggi berbanding 2.3. Yang ni dia punya vacuum banyak. Satu kita boleh tengok nombor lah, nombor kat sini tinggi kan. Satu lagi sini dia punya nombor sikit. So jadi kita boleh kata tekanan pada pada M lebih tinggi berbanding di N. Okey, buat dalam bentuk ayat. Okey, kemudian nyatakan hubungan di antara ketinggian dan vacuum. Okey, so jadi semakin tinggi, apa yang kita boleh simpulkan adalah semakin tinggi volume tu semakin bertambah inilah kan, semakin tinggi volume dia semakin banyak. Jadi semakin lebih ketinggian semakin besar isi padu kotak vacuum. Okey, kemudian nyatakan hubungan di antara tekanan atmosfera yang dikenakan isi padu dengan kotak vacuum. Okey, so jadi tekanan atmosfera semakin tinggi tekanan atmosfera semakin kecil isi padu kotak vacuum. Inilah kita tengok sini kan. Okey, tekanan atmosfera dekat bawah adalah tinggi. So jadi isi padu dia makin kecil. Semakin tinggi tekanan atmosfera semakin kecil isi padu kotak vacuum. Okay, lepas tu soalan D, berdasarkan teori kinetik jirim terangkan sebab bagi jawapan di 8C4. Okay, yang pertama, kadar pelanggaran oleh molekul udara ke atas kotak vacuum adalah lebih tinggi. Okey, sini buat satu markah. Okey, markah kedua, daya yang tinggi menyebabkan isi padu kotak vacuum berkurangan. Okey, lepas tu kita pergi ke kertas 2 bahagian C. Bahagian
bahagian C, bahagian B. Okey, so jadi kat sini soalan dia tanya rajah 1.1 menunjukkan kedudukan P dan Q pada altitude berbeza. Dua barometer ringkas yang serupa diletakkan pada kedua-dua kedudukan. Ketinggian lurus Mercury ditunjukkan dalam rajah 8.2. Terangkan masuk ketempatan. Ketempatan formula adalah rho M over V. So, jadi Gsim per isi padu lah. So Gsim per isi padu. Okey, lepas tu soalan B, gunakan rajah 8.1, 8.2 bandingkan altitude P dan Q, ketempatan udara di sekeliling dan ketinggian lurus Mercury barometer pada kedudukan P dan Q. Okey, kalau kita tengok sini, altitude Q lebih tinggi daripada P. So itu markah pertama lah. Okey, yang pertama, altitude Q lebih besar daripada P. Okey, so markah satu. Okey, markah kedua, dari segi ketempatan, ketempatan udara P lebih besar. Okey, ketempatan di P dari Q. Okey, jadi dekat gunung atau bukit yang paling tinggi, ketempatan udara makin rendah lah. Okey, so makin bawah makin ketempatan dia lebih padat, lebih besar lah. Okay, yang ketiga, ketinggian turus. Okey, ketinggian turus Mercury di P lebih tinggi. Okey, sudah kita tengok sini ya. Dia beza ketinggian dia. Stretch dia lebih besar. So, menunjukkan tekanan atmosfera dia adalah besar. So, dia boleh tinggilah Mercury dia. Okay, lepas tu kita tengok C, nyatakan hubungan antara altitude dengan ketempatan udara. Okay, so jadi semakin tinggi altitude, semakin rendah ketempatan udara. Semakin tinggi altitude, semakin rendah ketempatan udara. Lepas tu dari segi tekanan atmosfera pula, semakin tinggi altitude, semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan atmosfera. Okey, so jadi kalau kita tengok sini, makin tinggi ketempatan makin rendah. Kemudian semakin tinggi altitude, semakin rendahlah tekanan atmosfera. Okey, itu sebab bila kamu berada di tempat tinggi, contoh gunung ke Kinabalu, telinga kamu rasa macam kembang. Kamu punya tube is Eustachio tu kan, dia fungsi dia lah mengawal keseimbangan badan kan. So jadi kita punya tube tu akan rasa macam berkembang sebab tekanan di tempat tinggi tu dia makin kurang. So, jadi bila kurang, benda tu kan macam mengembang lah, tu yang kita rasa macam telinga kita sakit. Okay, kemudian soalan D. Okay, soalan D, menggunakan pengetahuan tentang tekanan atmosfera, terangkan bagaimana cecair di dalam botol dimasukkan ke dalam penitis. Jadi jawapan dia 4. So maksudnya dia 4 markah lah. Okay, yang pertama, apabila penitis ditekan, udara di dalam dipaksa keluar. Okay, so macam kita dia press lah, kita press kat sini, so jadi udara kat sini semua kena keluar. Okay, so jadi bila dah keluar, tekanan udara dalam penitis berkurang. So jadi tekanan
udara di dalam penitis lah. So jadi bila kita tekan ni, tekanan sini rendah. So bila rendah, tekanan dekat sini rendah. Bila tekan lah, tekanan atmosfera akan tolak. Dia akan tolak. Dia tolak, so jadi push net masuk dalam ni balik. So dia akan push. Okey, so jadi yang ni bila tekan, tekanan jadi rendah. Okey, tekanan atmosfera ni akan push. So masuk dalam ni, so jadi masuk ke dalam ni. Okey. So bila dah tekan, lepas tu tekanan dalam ni jadi rendah, kemudian wujud ruang separa vacuum dalam salur penitis. Okey, lepas tu tekanan atmosfera, ni yang tadi cakap tadi. Tekanan atmosfera menolak cecair masuk ke dalam salur penitis. Okey, tapi ni kamu jangan tulis macam cikgu ni lah, tak boleh baca ni. Cikgu minta maaf lah sebab tulis cikgu cepat nak tulis cepat kan. Tapi sebenarnya cikgu lawa tak, macam contoh kan, okey, dalam boleh je cikgu tulis cantik salur. Tapi cikgu nak cepat, jadi kita pun tapi yang penting cikgu dah explain, so jadi kamu boleh teka lah apa yang cikgu cakap tu. Okey, lepas tu kita pergi ke soalan E. Ni markah dia 10 so jadi dia 5 point. Dia dah bagi 5 point, so jadi kalau kamu bagi je ciri-ciri je tapi tanpa sebab, dapatlah 5 markah je. Okey, so jadi dia nak buat vacuum so jadi vacuum ini ciri-ciri dia. So jadi macam mana yang bentuk yang kita nak. Okey, jadi dalam exam dia tak akan bagi kotak sini. Kamu sendiri yang kena buat kotak sendiri. Okey, so jadi kalau kamu bagi tu ciri-ciri saja, dapat 5 markah lah. So jadi kamu kena bagi semua ciri-ciri dan sebab. Okey, so jadi contoh yang pertama, dia suruh guna bahan apa kan. Okey, guna bahan apa badan dia. So jadi kita gunakan bahan yang ketepatan dia rendah. Okey, contohnya macam basikal Azizul Hasni tu kan, yang berharga tak silap cikgu 300,000 kot. So jadi body basikal tu menggunakan ketepatan yang rendah, so boleh angkat ringan. So sama juga dengan benda ni lah. Okey, so jadi vacuum ni kita gunakan ketepatan yang rendah, tapi kualiti dia kena jaga jugalah. Walaupun ketepatan rendah, kenalah juga jaga kualiti. So jenis yang ringan tapi kena kuat. So jadi kenapa? Supaya lebih ringan. Sekarang ni banyak vacuum yang jenis yang tak ada wireless tu kan. Ramai yang jual orang beli tu kan. So jadi salah satunya masalahnya bila yang ada vacuum yang ada wayar-wayar ni, susah nak ambil kat celah-celah bawah katil kan. So jadi dia buat ciri-ciri baru, so buatlah macam tu. Okey, contoh yang seterusnya, untuk bahan yang hos, mestilah kita ambil bahan yang mudah dilentur. Okey, bahan yang mudah dilentur. Okey, supaya mudah dilaras. Okey, macam celah meja, celah-celah kerusi. So jadi kita kena ambil bahan yang boleh mudah lentur. Okey, lepas tu saiz kipas. Okey, saiz kipas kita pilih kipas yang lebih besar. Kipas yang lebih besar. Okey, kenapa guna kipas yang lebih besar? Supaya lebih banyak udara boleh disedut.
ke dalam. Lepas tu nozzle okey, nozzle kita nak guna yang macam mana pula? Saiz nozzle kita guna saiz yang lebar. Nozzle saiz lebar. Okay, supaya lebih banyak udara yang dapat disedut. Okey, lepas tu dari segi dia punya diameter rod pemegang, kita gunakan diameter yang kecil. Diameter rod pemegang yang kecil. Okey, so kenapa? Supaya bila diameter dia kecil, okey, habuk yang bergerak dalam vacuum akan lebih laju. Okey, sebab dia ruangan sempit kan, jadi dia akan laju lah, macam salur pipe. Kalau salur getah, kalau kita kecil kan, so jadi air tu akan lebih laju masuk. So jadi supaya habuk dapat disedut dengan laju. Okey, so jadi itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Disedut bukan diseduk.